dan salam sejahtera. Kini sampailah masa untuk kita membicarakan satu topik yang hangat, iaitu berkenaan dengan sel darah putih dan leukemia. Memang pakar darah, hematologis selalunya sinonim dengan perkataan leukemia. Ya, kami merawat leukemia, tetapi sebahagian besar daripada tanggungjawab kami adalah lebih daripada itu. Ya, jadi sedikit kita akan menyentuh tentang leukemia dalam video kali ini, dan kita hanya berbincang tentang bagaimana peranan darah putih dalam membentuk leukemia ini. Jadi kalau kita lihat, darah putih adalah satu komponen penting dalam darah kita, dan peranan yang paling besar ialah dalam sistem imunisasi kita, sistem imun kita. Dia adalah askar kita yang utama sekali dalam menentang jangkitan kuman, sama ada virus ataupun bakteria. Malah ia juga adalah penting untuk memastikan imunisasi yang kita terima semasa kita kecil dulu terus difahami oleh badan kita, dan sekiranya kita ada jangkitan kuman semasa umur kita meningkat, kita masih ingat lagi jangkitan kuman sebelum ini, dan kita lebih bersedia lagi untuk menentang jangkitan kuman kali kedua. Sebab itu sekiranya kalau kita kena chickenpox, kita hanya dapat sekali saja. Semasa kita dapat jangkitan kali kedua, badan kita sudah bersedia untuk menangkis serangan tersebut. Jadi memang ia adalah penting, dan dia kadang-kadang agak kurang, turun sekiranya kita mendapat jangkitan virus seperti pesakit-pesakit influenza dan juga demam denggi. Darah putih mereka rendah, tapi sekiranya mereka mendapat jangkitan kuman bakteria di mana darah putih mereka meningkat, dia hanya meningkat pada masa tertentu saja. Bila jangkitan kuman kita itu sudah pulih, maka tahap darah putih itu akan turun semula. Okay. Jadi salah satu lagi peranan penting adalah untuk menjana imunoglobulin. Ini adalah salah satu jenis limfosit yang ada dalam badan kita, di mana tugasnya setelah didedahkan kepada antigen-antigen tertentu, mereka akan bertukar menjadi plasma sel dan menghasilkan sejenis sel imunoglobulin yang akan disimpan dalam badan kita seumur hidup. Jadi ini adalah sejenis sel memori yang sangat penting untuk memastikan kita tidak dapat jangkitan kuman sekali lagi. Okay. Ia juga berperanan dalam alahan. Jadi sebab itu pesakit-pesakit yang menerima alahan, asma ataupun allergic reaction, darah putih mereka tinggi, terutama salah satu komponen yang penting iaitu eosinofil. Seperti yang kita maklum, semua sel dalam darah kita majoritinya dihasilkan dalam sumsum tulang. Jadi sekiranya kita mendapat jangkitan kuman, sumsum tulang kita akan mendapat setengah hormon yang akan membuatnya menjana lebih banyak darah putih, tetapi darah putih ini tidak akan berkekalan lama. Selepas beberapa hari, darah putih kita akan turun. Selanjutnya kita akan gunakan darah putih ini sebagai salah satu ujian untuk memastikan jangkitan kuman kita sudah turun, antibiotik kita berhasil. Ya, jadi sekiranya jangkitan kuman kita sudah reda, darah putih kita akan turun. Ya, pada masa yang sama, sekiranya kita ada jangkitan virus, darah putih kita akan rendah. Selepas jangkitan virus itu reda, dia akan mula naik kepada normal. Ya, seperti dalam demam denggi. Pada masa yang sama, kita juga mendapat masalah darah putih rendah sekiranya kita didedahkan dengan ubat, terutamanya kemoterapi, dan juga sesetengah pesakit mendapat antibodi yang dihasilkan dalam badan mereka sendiri dan menyebabkan darah putih mereka rendah. Apa yang kita risaukan sebenarnya ialah apabila darah putih kita tinggi, semakin tinggi dan tidak terkawal. Jadi ini yang fenomena yang kita risaukan. Jadi sekiranya ini berlaku, maka siasatan lanjut perlu dibuat. Dan sekiranya darah putih ini terlalu tinggi, tidak terkawal, selanjutnya berlaku satu mutasi dalam sumsum tulang kita, dan inilah yang dimaksudkan sebagai leukemia. Leukemia dia bermakna penghasilan darah putih yang tidak terkawal, dan selalunya disebabkan mutasi di dalam sumsum tulang itu sendiri. Jadi kalau kita kena jangkitan kuman itu sudah reda, darah putih itu tetap tinggi. Jadi kalau kita biarkan berterusan, maka darah putih akan sentiasa tinggi dan mengganggu pembuatan darah merah dan darah kuning, menyebabkan kita mendapat anemia dan masalah dengan pembekuan darah. Jadi leukemia, sekiranya kita disyaki mendapat leukemia, kita perlu mendapat bantuan dengan cepat. Jadi kita perlu berhubung dengan doktor kita. Jadi doktor kita akan melakukan
mengesyorkan beberapa tindakan yang perlu, dan salah satu tindakan yang penting ialah mengenal pasti apakah punca darah putih itu tinggi, dan sekiranya perlu anda akan direfer kepada pakar darah seperti saya. Okey. Jadi saya akan terangkan lebih lanjut tentang jenis-jenis leukemia dan rawatannya dalam video akan datang. Sekian, terima kasih.